Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai kecerunan garis, terutamanya bagi garis yang selari dan juga garis yang berserenjang. Baik, kita pertimbangkan rajah berikut yang ini. Nampak tak garis ini? So, kita perhatikan kita diberi dua koordinat, iaitu koordinat A dan juga koordinat B. Ya, so yang A ini X1, Y1 dan B sini adalah X2, Y2. Dan kita perhatikan dekat sini, kita ada theta dekat sini, ya, sudut yang dicakupi oleh garis tersebut. Dan kecerunan garis AB ini diberikan oleh formula ini. Ya, M is stand for gradient, ya, kecerunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, selain daripada ungkapan ini, di mana kita menggunakan koordinat dia, kita juga boleh mendapatkan nilai kecerunan tersebut jika kita diberi sudut ini. Ya, ada dua cara, ya. So, jika kita diberi sudut, maksudnya kita boleh mendapatkan kecerunannya dengan menggunakan tangent theta. Boleh? Okey, so ada dua cara, ya. So, it depends pada soalan apa yang diberi. So, jika diberi dua koordinat, okey, fine, kita boleh pakai yang ini. Sebaliknya, jika kita tidak diberi koordinat, kita diberi sudut pun kita boleh mendapatkan kecerunannya. Okey. Kita pergi kepada yang ini pula, dan ini adalah beberapa information yang kita boleh dapat jika kita diberi sudut. So, jadi jika sudut berkenaan kurang daripada 90 darjah, maka kecerunannya adalah positif. Contoh, cuba lihat contoh ini, ya. Ini adalah contoh jika kecerunan tersebut bernilai positif. Ini adalah positif. Negatif macam mana? Negatif kalau dia macam ni. Ya, jika dia macam ni, maka kecerunan dia adalah negatif. Kita lihat dekat sini, jika theta ini lebih besar daripada 90, maka kecerunan dia adalah negatif. Manakala jika theta tersebut adalah 0 darjah ataupun 180 darjah, maka kecerunan dia adalah sifar. Okey, habis berkenaan dengan ciri-ciri bagi kecerunan. Yang berikut pula adalah dua information yang penting yang melibatkan garis selari dan juga garis yang berserenjang. So, jadi kita lihat dekat sini, dua garis yang selari mempunyai kecerunan yang sama, maka M1 ini sama dengan M2. So, M ini merujuk kepada kecerunan bagi garis 1. M2 ini merupakan kecerunan bagi garis 2. Ya, so macam tu, ya. So, misalnya macam ni sekejap. Kalaulah ini adalah contoh garis berkenaan, so garis selari dia boleh merupakan dua keadaan. Satu, jika katakan kita ada another line here, katakan dekat sini, yang ini memang ada, ya. Garis AB ni memang ada. Kalau kita ada satu lagi garis yang macam ni, ini kita katakan selari. Maksud dia garis ini mempunyai kecerunan yang sama dengan garis yang asal tadi tu. Itu satu situasi. Situasi yang kedua, jika dia adalah segaris. Ya, jika dia adalah segaris. Misalnya, kita ada A, kita ada B dan kita ada C, katakan. Ya. So, jadi kalau kita ada point A, point B dan point C dan dia sebaris, maksud dia kecerunan AB dengan kecerunan BC adalah sama. Boleh? So, itu maksud dia. Ya, ini adalah selari, ya. Dua garis selari mempunyai kecerunan yang sama. So, itu dia. Yang satu lagi adalah bagi dua garis yang berserenjang, perpendicular, ya, maka ini adalah hubungan di antara kedua-dua kecerunan tersebut. Ya, berserenjang bermaksud dia membentuk sudut sebanyak 90 darjah. Boleh? So, misalnya katalah yang ini, katakan, ya, katakan M1 ni katakan 2. Maka dengan mudah kita nak dapatkan kecerunan bagi garis yang satu lagi tu, iaitu kita akan dapat negatif 1/2. So, macam tu.
Ya, so kita gunakan hubungan ini. Kita just manipulate sahaja. So it depends pada mana yang info mana yang kita yang diberi. Contohnya kalau macam contoh tadi yang saya sebut tadi tu, jika kita diberi kecerunan bagi garis pertama, maka dengan mudah kita dapat kecerunan bagi garis kedua. Guna ini sahaja. Boleh nah? Okey. Now kita pergi kepada contoh. Contoh ini contoh mudah sahaja. Yang ni So kita dapati dalam kedua-dua contoh ini kita tidak diberi koordinat. Tetapi kita diberi sudut. Yang pertama sekali sudut 135 darjah dan yang kedua adalah 50 darjah. So jadi kalau kita lihat dekat sini sekejap. Kalau tadi kita dah tahu jika sudut berkenaan 90 darjah kurang daripada 90 darjah, maka nilai kecerunan dia adalah positif. Sebaliknya, jika lebih besar daripada 90, maka kecerunannya adalah negatif. So, jadi, jika kita lihat contoh ini, kalau kita cuba buat pengiraan, kita akan dapati benda yang sama berlaku. Nampak di sini? Untuk kecerunan garis PQ, nampak tak? Sudut dia adalah 135. Jadi, kita terus menggunakan tangent, tangent 135. So, yang paling mudah adalah tekan saja kalkulator, tekan tangent, tekan 135, maka definitely kita akan dapat negatif 1. So, maksud dia kecerunan dia bernilai negatif. So, betul lah tu. Sebab kalau kita lihat garis ini pun, memang garis ini memberikan kita maklumat iaitu ciri-ciri kecerunan dia adalah bernilai negatif. Sebaliknya yang ini, garis yang macam ni, ini adalah kecerunan positif. So, kalau kita cuba, kita letakkan tangent 50, definitely kita akan dapat nilai positif. Okey? Boleh nah? So, satu lagi benda, mungkin kita akan bincang kejap lagi, adalah ciri-ciri dia. Kalau kita perhatikan dekat sini kan, kalau dia sudut dia adalah 50 darjah, perasan tak? Dia membentuk sudut tirus. Dia membentuk sudut tirus. Tetapi jika sudut dia lebih besar daripada 90 dan kurang daripada 180, so jadi sudut ini dia membentuk sudut cakah. Sudut tirus dan sudut cakah. Okey. So kita pergi kepada another example. Ini dia contoh dia. So kita nak tengok dulu apa yang ada dan apa kita nak buat lepas tu. Okey. Soalan ini last kali dia minta kita tentukan nilai K. What is the value of K? Okey, tak apa. Tengok apa soalan dia. Jika titik A, B dan C berada pada satu garis lurus. So, they are in a straight line. So, bila mereka berada di dalam satu garis lurus, ciri yang paling penting adalah kecerunan mereka sama. So, kecerunan AB dengan kecerunan BC adalah sama. So, jadi kita akan menggunakan ciri-ciri tersebut untuk mendapatkan nilai K. Sebab itulah kita nampak yang ini. Nampak tak? So, sebenarnya kita pakai rumus ini saja. Kita pakai rumus M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, kita buat satu persatu. So, jadi kecerunan AB. So, kita dapat 0 tolak 1, 3 tolak 1. So, yang ini AB AB ni, so kita ada X1, kita ada Y1, kita ada X2, kita ada Y2 macam ni. Jadi kita guna rumus ini, kita just plug in sahaja nilai-nilai tersebut. So 3 tolak 1, 0 tolak 1. Nampak tak? Silap. 0 tolak 1, 3 tolak 1. Boleh ni? So Y dengan Y lah, X dengan X. So ini adalah untuk kecerunan garis AB. Untuk BC pula, cara yang sama. Tengok ni, K tolak 0, 5 tolak 3. Nampak? Sebab itu kita dapat yang ini. Okey? So, jadi kita teruskan pengiraan dan akhirnya pencarian nilai K kita akan berakhir dengan nilai K yang kita perolehi adalah negatif 1. Boleh? Okey. Now, kita pergi kepada contoh yang lain. Lihat contoh ini. Okey, kita ada satu garis QR. Kita ada garis PR. Macam ni. So, kita diberi koordinat Q, O dengan K. K tak tahu. K lah nilai K lah yang perlu kita cari nanti. Lepas tu, kita diberi nilai P, 20. Nilai R kita tak tahu.
Okey, tengok cerita dia. Cerita dia adalah diberi panjang RQ adalah 5. Ya, panjang RQ adalah 5. Ni. Jarak ini, panjang ini adalah 5. Ya, panjang ini adalah 5. Kecerunan PR adalah 1/3. Ni, kecerunan PR adalah 1/3. Tentukan nilai K. Okey, tengok sini ya. Kalau kita nak dapatkan kecerunan dekat sini, kita telah pun diberi nilai kecerunan tersebut. So jadi bila kita nak dapatkan kecerunan, kita sepatutnya kita ada 2 titik. Kita perlu tahu 2 koordinat. Tapi sekarang ni P kita tahu 20, tapi R kita tak tahu. Maka kalaulah kita tahu nilai R, maka job done. Selesailah. So macam tu So tapi oleh sebab dia adalah garis yang macam ni dan kita diberi nilai dia adalah 5 jarak ini, maka dengan mudah kita identify koordinat bagi R adalah 5K. K kita tak tahu ya. K kita tak tahu. So tapi jarak kita tahu 5 ya. 5. So 5 ni bermaksud jarak pada paksi X ya. So jadi oleh sebab itu koordinat bagi R definitely adalah 5K. So sekarang kita dah tahu 2 koordinat. Satu adalah P, satu adalah R. Dan kita pun tahu kecerunan PR adalah 1/3. Maka kita dah boleh buat. Nampak? So macam ni. So jadi sebenarnya kita menggunakan rumus yang tadi tu. Sekejap, rumus ini. Yang ini so kita pakai ini Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kita isi elok-elok semua maklumat tu dan kita akan end up dengan jawapan K sama dengan 1. Boleh? Okay, we look at another example here. So kita, dekat sini ada apa? Dia kata kita diberi titik-titik seperti berikut. So kita ada ABCD. Ya, ABCD. Soalan dia, dapatkan nilai-nilai P, ya, banyak P kat sini ya, setiap koordinat ni kecuali D, semua ada P, ya. Dapatkan nilai-nilai P jika AB selari dengan DC. Okay, this is the clue, ya. AB selari dengan DC, AB kat sini, DC dekat sini, ya. Bukan CD ya, DC ya. So macam ni. So jadi dia kata selari, maka jika selari kita dapatkan kecerunan AB, kita dapatkan kecerunan DC dan dia mesti sama. Boleh? Itu cara dia ya. So kita dapatkan kecerunan. So rumusnya masih lagi sama. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So jadi ini saya tunjukkan cara dia. Nampak ya? Kecerunan AB kira pelan-pelan ya. Kira pelan-pelan kat sini dan kita dapat yang ini, sebelah kanan ini, yang saya gerakkan mouse ini. Ini yang pertama. So, kecerunan DC adalah yang ini. Okey. So, kita dapat 3 tolak P per minus 2P. Dan kita kena samakanlah. So, equalkan dia sebab kecerunan mereka sama. So, apabila kita buat penyelesaian, so nampak dia rumit sebab kita dia punya operasi algebra dia yang panjang ya, tetapi idea dia senang saja. Dia hanya melibatkan dua kecerunan yang sama je. So bila kita selesaikan ini, yang ini kena hati-hati ya, kena hati-hati. Dan sebab kita berdepan dengan cube ya, cube P kuasa 3 ni so faktorkan elok-elok. So faktorkan elok-elok dan akhirnya kita akan dapat 3 nilai P, iaitu 0, 1 dan juga 7. Boleh? Okey, so itu adalah beberapa contoh yang kita bincangkan dalam teaching video kali ini ya. So saya rasa kita stop dulu sampai sini. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.